Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersedia untuk belajar sambung pelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas iaitu masih di dalam unit 9 tajuk bumi. Baik, mari kita ingat semula apakah standard kandungan di dalam unit 9 tajuk bumi ini. Di dalam unit ini, terdapat dua standard kandungan iaitu air dan udara. Pada pelajaran yang lepas, Alhamdulillah kita telah selesai mencapai keempat-empat objektif di dalam sub-unit air. Jadi pada hari ini kita hanya fokus kepada sub-unit yang kedua iaitu udara. Mari kita pergi satu persatu iaitu udara sekeliling. Jadi objektif kita pada hari ini yang pertama ialah kamu dapat menyatakan udara berada di sekeliling kita. Di manakah udara? Mari kita lihat satu persatu. Sebelum tu mari kita tonton dulu video udara yang telah disediakan oleh Cikgu Zul di channel YouTube beliau. Okey, jom kita tonton sama-sama dulu Bismillahirrahmanirrahim. Udara. Dalam video ini, anda akan belajar dua perkara iaitu udara di sekeliling kita dan gas dalam udara. Udara berada di sekeliling kita. Udara juga terdapat dalam air dan di dalam tanah. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh benda hidup untuk bernafas. Manakala karbon dioksida dibebaskan semasa benda hidup bernafas. Oleh itu, benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Jika anda... Baik, itulah selesai video daripada Cikgu Zul. Awak boleh tonton di YouTube dan subscribe channel Cikgu Zul nanti kemudian lepas habis kelas ni. Okey, pada video Cikgu Zul tadi kita dapat beberapa penerangan sedikit tentang udara. Jadi sekarang ni awak boleh buka buku teks awak, muka surat 110 dan 111. Okey, ini buku teks awak, muka surat 110 dan 111. Pastikan awak tulis dulu tarikh pada hari ini. Tarikh pelajaran kita pada hari ini ialah 3 hari bulan 11 tahun 2020. Tulis tarikh saja, hari tak perlu
Okey, jom kita baca sama-sama. Apa yang ada dekat gambar situasi ni? Udara. Udara berada di sekeliling kita. Udara juga terdapat di dalam air dan di dalam tanah. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Fakta ini telah kita ketahui di dalam video Cikgu Zul tadi. Udara berada di sekeliling kita. Betul ke? Jom kita tengok satu persatu. Semua benda hidup bernafas. Tumbuhan yang berada tinggi di langit bernafas. Manusia yang berada di permukaan bumi juga bernafas. Haiwan-haiwan seperti kerbau yang berada di padang rabut, yang berada di bendang dan padang juga bernafas. Haiwan yang berada di tanah seperti serangga, cacing dan anai-anai juga bernafas di dalam tanah. Haiwan yang berada di dalam lautan ataupun berada di dalam air seperti ikan, udang, sopang dan lain-lain juga bernafas di dalam air. Semua benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Sekiranya kita tidak mendapat udara, kita boleh mati. Tetapi di manakah udara? Daripada gambar gajah di buku teks awak, kita dapat ketahui bahawa manusia yang berada di daratan bernafas dan boleh hidup. Haiwan di dalam tanah juga boleh hidup dan bernafas. Kerbau yang berada di bendang atau di padang ataupun di mana-mana permukaan bumi juga boleh hidup dan bernafas. Burung yang berada di langit, tinggi di atas langit atau burung yang berada di atas pokok juga boleh hidup dan bernafas. Haiwan-haiwan di dalam lautan ataupun yang berada di dalam air seperti ikan juga dapat hidup dan bernafas. Jadi bagaimanakah mereka semua mendapat udara? Di mana udara yang telah mereka perolehi? Sekiranya mereka boleh bernafas dan hidup seperti biasa di semua kawasan ini bermaksud udara berada di sekeliling kita. Udara di mana? Udara berada di semua kawasan dan udara berada di sekeliling kita. Sama ada di langit, di air, di dalam tanah, di kawasan daratan ataupun di kawasan lautan. Jadi kita telah mencapai objektif yang pertama, iaitu kita telah mengatakan bahawa udara berada di sekeliling kita. Sekarang kita pergi pula ke objektif yang kedua, iaitu gas di dalam udara. Kita nak mengetahui bahawa apakah gas yang berada di dalam udara. Jadi objektif kamu yang kedua pada hari ini ialah kamu dapat menyatakan udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Sebelum kita mengetahui dua gas tadi, jom kita tonton dulu video daripada channel Learning Point Interactive di YouTube. Cikgu tunjukkan pada kamu dulu. Okay, jom kita tonton sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila anda berada jauh dari bandar, udara adalah sungguh segar. Kita tidak boleh melihat udara, tetapi udara ada di sekeliling kita. Udara terdiri daripada gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Terdapat juga gas-gas lain di dalam udara. Benda hidup, termasuk haiwan, tumbuhan dan manusia memerlukan oksigen untuk hidup. Kita menyedut masuk oksigen dan menghembus keluar karbon dioksida. Udara juga terdapat di dalam air dan tanah. Ikan di dalam air menyedut oksigen yang larut di dalam air. Begitu juga serangga dan cacing yang hidup di bawah tanah yang bernafas dengan udara yang terdapat di dalam tanah.
Okey, jadi daripada video ni kita dapat tahu bahawa ada dua gas yang kita gunakan, iaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida. Okey, jom kita pergi ke buku. Okey, baik. Kita pergi semula kepada buku teks kamu, muka surat 110 ini. Jadi kita dah tahu bahawa terdapat banyak sangat gas di dalam udara kita. Ada gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, helium dan sebagainya. Ada banyak lagi. Tapi pada tahun ini, untuk peringkat kamu yang masih baru darjah 2, kamu harus mengetahui dua sahaja gas, iaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Kedua-dua gas ini penting untuk kamu tahu kerana ia melibatkan benda hidup ketika bernafas. Jadi ketika kita bernafas, manusia, haiwan dan tumbuhan bernafas, dia berkait rapat dengan dua gas ini, iaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida. Okey, kita tengok dulu gas oksigen yang warna biru tu. Oksigen diperlukan oleh benda hidup untuk bernafas. Sekiranya kita ingin hidup, kita perlu bernafas, betul? Jadi ketika kita bernafas, kita memerlukan gas oksigen. Gas oksigen yang kita sedut masuk ke dalam badan kita seperti yang awak dah tonton dalam video learning tadi kan. Okey, kalau gas oksigen juga, kita akan tulis sebagai simbol dia adalah O2. Sekiranya awak jumpa simbol yang ada tulis O2, ini O2 ni, dua yang kecil ni, ini adalah simbol bagi gas oksigen. Oksigen diperlukan oleh benda hidup untuk bernafas. Gas yang kedua di dalam udara kita adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dibebaskan semasa benda hidup bernafas. Ketika kita bernafas, kita akan menarik dan menghembuskan nafas. Ketika kita menarik nafas tu, kita masukkan gas oksigen. Tapi bila kita menghembuskan nafas kita, kita telah mengeluarkan atau membebaskan gas karbon dioksida. Udara yang masuk dan keluar tidak sama ya. Udara yang masuk adalah gas oksigen, udara yang keluar adalah udara gas karbon dioksida. Karbon dioksida, simbol dia CO2 kecil ataupun CO2. Sekiranya kamu jumpa simbol CO2, ini menunjukkan gas karbon dioksida. Kenapa C? Kenapa bukan K? Sebab ini dalam bahasa Inggeris, carbon dioxide dipanggil. Simbol ni dalam bahasa Inggeris, sebab tu dia tulis C. Sebab carbon dalam bahasa Inggeris bermula dengan huruf C. Tapi kalau bahasa Melayu, K lah, karbon dioksida kita panggil. Dalam bahasa Inggeris, carbon dioxide. Okey, carbon dioxide. Okey. Awak boleh perhatikan, cikgu dah tunjuk anak panah. Semua benda hidup bernafas, menarik dan menghembuskan, membebaskan udara juga. Menarik gas dan menghembus atau membebaskan juga gas. Dua gas yang terdapat dalam udara yang kita ketahui pada hari ini ialah gas oksigen dan gas karbon dioksida. Seterusnya, jangan lupa dua gas ni. Alright, kita dah mencapai objektif yang kedua, iaitu kita dah mengetahui dua gas dalam udara kita. Seterusnya kita pergi ke subunit yang ketiga, iaitu udara bergerak. Bila kita katakan udara bergerak, kita kena tahu apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan udara bergerak. Jadi pada hari ini, objektif awak yang ketiga ialah memerihalkan udara yang bergerak adalah angin. Tadi kita tak tahu kan apa maksud udara bergerak ni. Udara bergerak ada satu istilah yang kita gelarkan sebagai angin. Okey, jom kita pergi ke video Cikgu Zul lagi. Nanti awak subscribe lepas habis kelas ni, awak cuba pergi kat YouTube dan subscribe video daripada Cikgu Zul. Video-video yang Cikgu Zul hasilkan ni memang semuanya menarik-menarik. Menarik sangat. Cikgu memang suka sangat video-video daripada Cikgu Zul. Mudah faham dan sangat jelas. Okey, cikgu bukakan untuk awak video Cikgu Zul mengenai tajuk udara bergerak. Okey, kita tonton sama-sama. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Udara bergerak.
Okay, udara dalam bumi kita ni bergerak. Awak boleh tengok daun gugur lepas tu diterbangkan oleh udara yang bergerak. Kita panggil apa udara yang bergerak? Kita panggil angin. Dalam video ini, anda akan belajar dua perkara, iaitu apakah udara bergerak dan kesan udara bergerak dalam kehidupan manusia. Apakah udara bergerak? Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Kita tidak dapat melihat angin, tetapi dapat merasainya. Baik, betul kan Cikgu Zul sebut tadi? Kita tak dapat nak lihat angin, tapi kita dapat rasa angin. Bila kita keluar daripada rumah kita ataupun kita keluarkan tangan daripada kereta, cermin kereta kita ketika ayah kita sedang memandu kereta, kita boleh rasa angin tu. Kita boleh rasa udara yang bergerak. Udara yang bergerak ialah angin. Kita tak dapat lihat angin, tapi kita boleh rasa kehadiran dia. Okey, jadi awak buka buku teks muka surat 112. Okey, kita baca sama-sama. Udara bergerak. Apakah yang dimaksudkan dengan udara bergerak? Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Angin tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasai. Okey, awak tengok ni dekat Sekolah Kebangsaan Permata. Cikgu dengan anak murid ni tak nampak pun angin, kita tak nampak pun angin. Tapi kita tahu ada angin kat sini sebab kita lihat tai baju dia, dia punya tali leher terbang kan, macam digerakkan oleh sesuatu tenaga. Itu kita panggil udara yang bergerak. Udara yang bergerak iaitu angin inilah yang dah menerbangkan tali leher ni. Dan juga membuatkan pokok-pokok belakang ni semua pun jadi bengkok-bengkok macam tu kan, kerana angin yang bertiup. Tahukah kamu bahawa angin memberikan pelbagai kesan dalam kehidupan manusia? Awak setuju tak bila kita kata angin memberikan kesan kepada kehidupan kita? Ada angin yang baik, ada angin yang buruk. Ada ke? Betul ke? Jom kita tonton dulu video seterusnya. Okay, sebelum kita tonton video seterusnya, kita kena tahulah yang kita nak ketahui selepas ini, iaitu kesan udara bergerak ni ataupun kesan angin dalam kehidupan kita ni sebenarnya adalah objektif pembelajaran kita yang keempat, iaitu objektif yang terakhir pada hari ini. Selepas habis kelas, kamu harus tahu ataupun kamu dapat menjana idea kesan udara yang bergerak dalam kehidupan manusia. Apakah kesan ataupun impak yang angin dah bagi pada kehidupan kita? Okey ke tak okey kalau tak ada angin? Okey ke tidak kalau wujud angin ataupun udara yang bergerak ni? Sama ada awak suka ke atau tak suka, dia telah Allah ciptakan untuk memberi kesan dalam kehidupan kita sebenarnya. Tanpa kita sedari ataupun tanpa kita minta, sebenarnya Allah dah anugerahkan kepada kita udara yang bergerak ni. Udara yang bergerak ni sebenarnya membawa kebaikan kepada kehidupan kita. Dan udara yang bergerak terlalu laju pula boleh mengancam nyawa kita dan membahayakan kita. Jadi kita kena perhatikan beberapa situasi sekiranya udara ini bergerak laju atau bergerak perlahan. Okey, jom kita perhatikan dulu video seterusnya, iaitu video daripada Cikgu Zul juga. Kita sambung video Cikgu Zul ni.
Cikgu bukakan dia punya audio sekejap Okey, jom kita tonton sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angin turut memberikan kesan kepada kehidupan manusia. Mari kita lihat kesan angin yang membantu kehidupan manusia. Kapal layar boleh bergerak di laut kerana ada angin. Selain itu, dengan adanya angin, kita boleh bermain layang-layang kerana angin membantu layang-layang untuk terbang tinggi. Angin juga memutarkan kintir angin untuk menjanakan elektrik. Dan angin yang bertiup dapat mengeringkan pakaian di hampaian. Walau bagaimanapun, angin yang kencang memberikan kesan buruk kepada manusia. Angin yang kencang boleh menyebabkan ombak besar, mengancam nyawa dan juga memusnahkan harta benda. Baik, itu saja video daripada Cikgu Zul. Awak boleh tonton selebihnya di channel Cikgu Zul di YouTube awak boleh cari. Okey, dalam video ni banyak benda kita tahu kan, kesan-kesan angin yang baik dan ada juga kesan yang buruk. Kesan angin yang baik kita panggil kesan yang membantu kehidupan manusia. Tapi kesan yang buruk ni bukanlah buruk apa. Dia sebenarnya boleh mengancam ataupun membuat kerosakan sekiranya angin itu bergerak terlalu laju. Okey, angin yang bergerak terlalu laju ni kita panggil angin yang kencang. Okey, seterusnya jom kita tengok
buku teks awak muka surat 112 bahagian bawah tu. Okey, kita tengok balik. Adakah sama kesan angin yang terdapat dalam buku teks serta di dalam video Cikgu Zul yang kita tonton tadi? Okey, kita baca sama-sama. Kesan angin yang membantu kehidupan manusia. Bila kita kata membantu kehidupan, maksudnya itu adalah kesan yang baik, yang positif. Okey, tengok adik tu cakap apa? Abang, angin sedang bertiup. Inilah masa yang sesuai untuk bermain layang-layang. Angin membantu layang-layang terbang tinggi. Okey, jadi kita tahu kat sini, yang pertama, kesan angin pada kehidupan kita adalah angin membantu layang-layang untuk terbang tinggi. Sebab tu bila kita nak main layang-layang, kita akan tengok dulu, ada angin tak? Betul tak? Sekiranya ada angin, baru kita boleh seronok bermain layang-layang. Sebab layang-layang kita akan terbang tinggi dengan bantuan angin. Inilah kesan yang baik. Angin membantu layang-layang terbang tinggi. Sekiranya angin tak ada, layang-layang kita tidak dapat terbang dengan tinggi lah. Sebab tidak dibantu oleh udara yang bergerak. Kita hanya tersekat lah. Bukanlah tersekat. Maksudnya layang-layang kita tak terbang setinggi yang boleh. Sebab angin ni, udara yang bergerak ni, dia akan bawa layang-layang kita yang ringan tu untuk naik lagi terus sampai tinggi. Jadi kita akan rasa seronok lah. Kita boleh buat pertandingan layang-layang. Kita boleh bermain dengan kawan kita. Siapa yang paling tinggi layang-layang dia dan paling lama berada dekat dekat atas, maksudnya dia pemenang. Tapi kalau tak ada angin, kita susahlah nak buat pertandingan bermain layang-layang. Okey, seterusnya. Apa adik ni cakap dengan ibu dia? Ibu, bagaimanakah kapal layar boleh bergerak? Kapal layar boleh bergerak sebab ada angin. Kita tahu kapal layar. Okey, awak tengok ni. Okey, ini kapal layar. Kapal layar tak sama macam bot, tak sama macam kapal-kapal besar yang lain. Dia menggunakan enjin. Kapal layar menggunakan layar ni. Kita panggil layar putih ni. Yang awak nampak ni. Ini adalah layar untuk kapal layar. Dekat kapal layar ni, apabila ada angin, barulah kapal layar ni boleh bergerak. Maksudnya, sekiranya angin tak ada, susah untuk kita kawal kapal layar ni. Sebab kapal layar ni memang bergerak dengan bantuan angin. Angin ataupun kita panggil udara yang bergerak. Okey, faham semua? Okey, seterusnya cikgu akan terangkan kepada kamu kesan angin yang ketiga. Okey, kita tengok dekat buku teks kamu muka surat 113. Angin yang bergerak boleh menerbangkan layang-layang dan menggerakkan kapal layar. Berikan kesan baik angin dalam situasi berikut. Okey, cuba kamu tengok dekat gambar yang ketiga. Kamu boleh nampak gambar kincir angin, betul? Okey, gambar kincir angin ni sebenarnya banyak awak boleh jumpa dekat negara-negara luar lah, negara-negara Eropah. Sebab dekat Malaysia ni kita tak menggunakan kincir angin. Sebab kincir angin ni sebenarnya khusus untuk menghasilkan tenaga elektrik. Di Malaysia, di negara kita, kita menghasilkan tenaga elektrik menggunakan tenaga hidro, iaitu tenaga air. Maksudnya kita guna daripada empangan, kita generate ataupun kita hasilkan tenaga elektrik daripada air, daripada takungan-takungan air yang besar seperti tasik dan sebagainya. Tapi di kawasan-kawasan di negara-negara luar ni mendapat angin yang sekata dan laju. Angin yang laju ni dapat menggerakkan kincir angin ni ataupun kita panggil turbin kat sini. So bila kincir angin ni bergerak, dia akan dapat menghasilkan elektrik dengan seoptimum yang mungkin. Okey. Jadi sesuatu daerah ataupun negeri dekat kawasan negara tu, dia akan dapat tenaga elektrik daripada angin, daripada kincir angin ni. Jadi macam mana kincir angin ni boleh menghasilkan tenaga elektrik? Kita kena pusing lah, kena pusing. Kincir angin tu kena pusing dulu, baru boleh hasilkan tenaga elektrik. Siapa yang boleh pusingkan kincir angin tu? Angin, iaitu udara yang bergerak ni lah. Jadi udara yang bergerak, kesan dia yang ketiga, kesan yang baik adalah dia boleh menggerakkan kincir angin, iaitu menghasilkan tenaga elektrik. Okey, itu kesan baik angin yang ketiga. Yang keempat, tengok situasi gambar yang keempat, iaitu okey, ini gambar orang sedang mengampai baju kan? Okey, kalau dalam gambar ni kita boleh tahu bahawa
sebenarnya angin juga membantu atau memberi kesan yang baik dalam mengeringkan baju kita. Kalau awak tengok kat sini, kalau tak ada angin, contoh tak ada udara yang bergerak, baju yang basah akan lebih lambat kering berbanding baju yang disidai pada keadaan yang berangin. Okey, faham Maksudnya angin kat sini memberi kesan dalam kehidupan kita dengan cara mengeringkan baju kita dengan lebih cepat lagi. Kita ada juga cahaya matahari yang memberi haba dengan cara mengeringkan, dengan cara memberi haba lah, mengeringkan baju kita dengan memberi panas haba tu. Tapi angin yang bergerak, udara yang bergerak ni juga lebih mencepatkan lagi pakaian kita untuk kering. Ini antara kesan-kesan baik angin dalam kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar kesan angin yang membantu kehidupan kita, betul? Kesan-kesan yang baik, yang positif, yang banyak membantu kehidupan seharian kita punya aktiviti. Tapi apa pula kesan angin sekiranya angin tu bergerak laju? Angin, ingat tadi, angin adalah udara yang bergerak. Tapi kalau dia bergerak terlalu laju dan sangat kencang kita panggil. Okey, angin-angin yang bergerak laju ni kita panggil angin yang kencang. Apa yang terjadi bila angin yang kencang ni berada di sekitar kita? Kesan dia adalah, contoh sekiranya angin yang kencang tu berada di lautan, apa kesan dia? Dia akan membesarkan ombak. Bila ombak terlalu besar di lautan, kesan dia akan membahayakan boatman ataupun nelayan-nelayan yang berada di lautan, ataupun pegawai-pegawai marin yang sedang bekerja di bahagian lautan, sedang menjaga perairan. Okey, bila ombak yang besar ni dia boleh mengancam nyawa. Cuba tengok boatman ni kan, dia kata apa? Besarnya ombak, lebih baik saya pulang dulu. Betul tak? Sebab apa? Sangat tak selamat untuk berada di tengah lautan sekiranya ombak terlalu besar. Ombak yang besar ni kesan daripada terdapatnya angin yang kencang di lautan. Okey, cuba tengok dekat daratan pula apa yang berlaku kalau angin yang terlalu kencang ni. Angin yang kencang kita boleh jumpa dekat situasi sekiranya kita berada dalam keadaan angin yang kencang kita boleh jumpa ketika ribut. Okey, bila kita sebut ada ribut, contoh kita dapat satu signal ataupun satu amaran keras, angin kencang, ribut akan berlaku pada petang ini. Na'udzubillah min zalik. Kalau situasi itu berlaku, kita dapat amaran daripada kerajaan kita mengatakan bahawa berlaku akan ada angin kencang, ribut yang sangat angin yang sangat kuat. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati walau kat mana pun kita berada. Sebab ribut ataupun angin yang kencang ni dia boleh merosakkan harta benda dan juga merosakkan tumbuh-tumbuhan dekat daratan. Sebagai contoh, nampak tak rumah ni sampai terbang dia punya atap ataupun bumbung ni, ranap dah dia punya ni, dan boleh kita punya rumah pun boleh terbang sekali sebab angin yang terlalu kencang. Cuba tengok pokok yang kat bawah ni. Pokok ni sampai tercabut dia punya akar. Sedangkan pokok ni nampak macam teguh kan? Pokok yang teguh ni, pokok-pokok yang besar ni pun boleh tercabut. Bila pokok-pokok yang besar tercabut, dia tumbang, menghempak pula kenderaan kita ataupun menghempak pula rumah kita atau menghempak kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang sampai boleh mengancam nyawa. Angin-angin yang kencang ni dia boleh membahayakan kita dan melakukan banyak kerosakan. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Jika kita dapat satu amaran tentang ribut ataupun angin kencang, duduk kat tempat yang selamat. Cari tempat yang selamat. Kalau contoh orang yang berada dekat lautan, dia nampak angin kencang ni, kemungkinan ombak besar, cepat-cepat pulang balik ke daratan. Jangan duduk lagi lama-lama dekat lautan. Ataupun kalau yang kat daratan kita dah tahu kat kawasan ni sekian-sekian akan ada ribut ataupun akan ada angin yang kencang, cepat-cepat kita pindah ke kawasan yang lebih selamat. Bukanlah pindah rumah kita, maksudnya kita selamatkan diri kita daripada kawasan-kawasan yang berlaku situasi-situasi yang tidak kita jangka sebab ia boleh membahayakan dan mengancam nyawa. Okey, apakah kesan angin yang kencang dalam situasi ni? Ni dah kita dah jawab lah tadi. Apa yang Nisa tanya tadi kita dah jawab kan? Boleh terjadinya ombak yang besar dan ribut, merosakkan harta benda dan membuat kerosakan pada dan juga mengancam nyawa. Okey, seterusnya. Okey, jom kita tengok pula video daripada Learning Pod. Okey, Learning Pod channel ni pun ada banyak sangat video-video yang bagus. Okey, jom kita tonton sama-sama.
Sekejap cikgu bukakan audio dia. Okey, tentang udara yang bergerak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Michael bermain layang-layang di taman. Lihat betapa tinggi layang-layang tersebut terbang. Layang-layang boleh terbang tinggi kerana udara bergerak di sekeliling layang-layang tersebut. Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Walaupun kita tidak boleh melihat angin, kita boleh merasakan udara yang bergerak apabila angin bertiup. Angin boleh membantu manusia dalam pelbagai cara yang berbeza. Sebagai contoh, angin boleh menggerakkan perahu layar supaya ia boleh berlayar dalam jarak yang lebih jauh di laut. Angin juga boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan turbin angin di ladang turbin angin. Di rumah, angin di luar rumah membantu mengeringkan pakaian apabila kita menyidai pakaian di halaman. Walaupun angin adalah sangat membantu, kadang-kala angin boleh membahayakan manusia. Angin yang kuat di laut akan menyebabkan ombak besar dan membuatkan keadaan tidak selamat bagi kapal yang berlayar. Di darat, angin yang kuat semasa ribut boleh menyebabkan kerosakan teruk terhadap pokok dan bangunan. Okey, itu tadi video daripada Learning Pod. Summarize maksudnya diringkaskan tadi tentang kesan-kesan angin dalam kehidupan seharian kita. Sama ada ia membantu ataupun ia boleh mengancam nyawa kita juga. Tapi yang mengancam nyawa kita hanyalah kesan angin yang kencang saja. Angin yang biasa, yang bertiup seperti keadaan biasa banyak membantu kehidupan seharian kita. Sebenarnya banyak kebaikan angin berbanding keburukan. Sebenarnya certain waktu je, certain keadaan je yang berlaku angin kencang ataupun udara yang bergerak terlalu laju. Tapi kebiasaan yang banyaknya, angin ni banyak membantu kehidupan seharian kita. Alhamdulillah. Okey. Dah selesai. Okey, sekarang buka buku teks muka surat 114. Boleh nampak kat situ ada mencipta roket angin. Okey, yang ni kerja rumah awak lah. Bukan kerja rumah lah. Maksudnya projek sains awak untuk minggu ni. Cuba awak cipta roket angin awak tersendiri. Okey, cuba tengok murid yang pertama dia kata apa. Wah, cantiknya roket ini. Mari kita cipta roket. Okey, macam mana awak nak cipta roket? Awak mesti yang pertama, macam biasa, seorang saintis dia mestilah melakarkan dahulu plan ataupun rancang dahulu binaan dia. Ingat kita dah belajar darjah 1 dulu asas binaan. Sebelum nak membina sesuatu objek ataupun struktur, kita mesti lakarkan dulu supaya kita nampak dengan lebih jelas apa yang kita nak bina ataupun apa yang kita nak cipta. Jadi dalam
situasi ni murid ni dah lakarkan reka bentuk roket angin. Dia dah buat bentuk roket angin dia nak buat bentuk macam ni. So alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas dan pensel. Okey, dia dah lakar. Kemudian dia nak bina. Sekarang dia lukis bentuk roket dan gunting mengikut bentuk yang dia nak cipta tu lah. Okey, seterusnya dia warnakan. Dan kemudian awak boleh ambil straw dan gunting, kemudian lekatkan kat bahagian atas straw, lekatkan straw pada roket kertas awak. Pastikan awak centerkanlah, maksudnya bahagian tengah-tengah tu betul-betul letak straw tu. Jangan tersengit, nanti takut awak punya roket angin tak dapat nak terbang. Cuba siapa yang gagal buat ni, yang roket dia tak dapat terbang, cuba lagi sekali. Perhatikan kat mana awak tersilap. Step mana yang awak tersilap. Okey, uji. Kemudian last awak dah siap, uji roket angin lah sama ada boleh terbang ataupun tidak. Okey, macam ni dalam ni dia dah terbang lah roket dia. Dah cantik dah roket dia tu. Okey, kebat sebelah dia, kemahiran berfikir aras tinggi. Cipta model lain yang juga menggunakan udara yang bergerak. Okey, macam ni roket angin ni dia guna udara bergerak dengan cara dia meniup. Bila dia meniup, angin tu, bila dia meniup udara tu bergerak, maka terhasillah angin. Okey, cuba awak fikir apa lagi awak nak buat, model apa lagi yang awak mesti menggunakan angin ataupun udara yang bergerak. Awak boleh cipta baling-baling, tahu baling-baling? Yang awak buat macam kincir angin tu untuk awak pusing. Soalan macam kipas, awak boleh cipta model kipas awak sendiri. Okey, itu projek sains awak untuk minggu ni lah. Awak cuba try buat Nanti kita bincangkan sama-sama minggu depan sekiranya awak dah selesai mencipta roket angin awak sendiri. Okey, seterusnya. Ini ada satu lagi projek yang menarik, rekreasi sains. Ni kalau awak ada bahan, ada loceng, awak boleh buat loceng angin awak sendiri. Tapi kalau tak ada, tak apa. Ni buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Kalau awak ada masa lebih dan ada bahan, awak nak mengisi masa lapang, boleh buat. Tapi kalau tak ada, tak apa. Yang penting yang roket angin tadi awak buat. Cuba try buat yang roket angin tu dulu Okey, seterusnya. Latihan pengukuhan buku teks dan buku aktiviti. Okay, cuba awak try jawab soalan-soalan dalam buku teks muka surat 116. Ada 4 soalan, ada 5 soalan kat sini. Okey, awak cuba try jawab kat sini je yang dekat buku teks tu. Terus tulis dekat buku teks awak je jawapan dia. Cuba ingat balik apa yang kita dah belajar dekat unit 9. Kita dah belajar tentang air dan udara. Okey, cuba ingat balik apa benda yang soalan tu kehendaki. Cuba try jawab. Seterusnya, pada buku aktiviti awak, buka muka surat 70 hingga 76. Siapkan buku aktiviti muka surat 70-76. Kalau nak tengok buku teks, boleh. Tapi awak baca dulu buku teks. Lepas tu tutup, baru awak buat balik. Jangan sambil buat sambil awak buka buku teks. Nanti awak tak ingat. Awak baca dulu balik, contoh awak tengah jawab soalan muka surat 70. Awak tak ingat, alamak apa hari tu Contoh air semula jadi, contoh awak tak ingat. Okey, pergi buka buku teks. Baca dulu. Lepas tu tutup balik buku teks. Baru buat balik dekat buku aktiviti. Jangan buka dua-dua buku dalam masa yang sama. Nanti awak terus salin je, awak copy je apa dekat buku teks. Tak eloklah macam tu sebab awak tak ingat lah maksudnya. Awak baca dan cuba hafal ingat, tutup balik buku teks, lepas tu baru awak start mula menjawab semula. Boleh Cuba try jawab sendiri tanpa bantuan sesiapa dan tanpa menggunakan buku teks. Nanti kita bincangkan jawapan-jawapan dalam buku aktiviti ni pada kelas yang akan datang. Okey, boleh semua? InsyaAllah. Cikgu doakan semua boleh Okey, Alhamdulillah. Selesai unit 9 tajuk bumi. Itu saja untuk minggu ni. Untuk kelas pada hari ni. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita pada minggu hadapan. Tajuk terakhir, unit 10 iaitu teknologi. Okey, jaga diri masing-masing. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.